Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fans Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Satu kejutan untuk seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kepimpinan politik di Sabah. Bagi saya bukan di Sabah saja, tapi di seluruh Malaysia, tangkapan yang mengejutkan berlaku. Disahkan pemimpin terkenal Peter Anthony masuk penjara. Nah, sebelum ini kita dikejutkan dengan kes rasuah yang melibatkan beberapa bekas Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri. Nama mereka disebut. Tapi berkaitan dengan kes Perdana Menteri ke-9 yang melibatkan serbuan dan juga bekas pegawai kepada PN9, akhirnya kita dikejutkan pula dengan berita Peter Anthony masuk penjara. Saudara-saudara, sebelum kita teruskan di dalam isu ini, Anda boleh klik produk yang saya selipkan di dalam video ini. Amat murah dan amat sesuai untuk golongan semua golongan usia. Oke, baik saudara-saudara, disahkan melalui artikel Malaysia Kini, bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah Peter Anthony hari ini mula menjalani hukuman penjara 3 tahun atas kes dokumen palsu. Artikel pada 4 Mac, Mahkamah Rayuan menolak rayuan terakhirnya untuk mengetepikan sabitan dan hukuman dalam kes yang dikaitkan dengan kontrak penyelenggaraan dan perkhidmatan di Universiti Malaysia Sabah 11 tahun lalu. Panel 3 hakim dipengerusikan oleh Hakim Ahmad Zaidi Ibrahim dan dianggotai Hakim Zaini Mazlab dan Azmi Arifin. Sebulat suara mengekalkan keputusan bersalah serta hukuman penjara 3 tahun dan denda RM50.000. Di bawah undang-undang, adun melalap itu akan kehilangan kerusidun yang disandangnya dan tidak layak bertanding pada pilihan raya negeri Sabah akan datang hujung tahun ini. Saudara-saudara, ini pasti satu lagi menjadi teladan supaya mana-mana ahli politik tidak terlibat dengan rasuah, karena ini bagi saya adalah satu tangkapan yang mengejutkan ramai kepimpinan politik di Malaysia. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu kejutan setelah kita terima berita berkaitan dengan serbuan sehingga ada penemuan ratusan juta dan juga jongkong emas, dan perkara ini melibatkan nama bekas Perdana Menteri ke-9 yaitu Ismail Sabri Yaakob. Akhirnya dikaitkan pula dengan satu sumber yang saya lihat daripada tulisan Harapan Daily, dikaitkan pula dengan dana yang dikumpul ataupun uang ini dikumpul untuk projek Tebuk Atap 2. Adakah di sini sebenarnya Ismail Sabri dan mungkin ada ahli parlimen UMNO yang coba untuk berpaling tada dan menggunakan dana ini untuk menjayakan projek Tebuk Atap 2. Tebuk Atap adalah istilah yang digunakan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Saudara-saudara, dalam video ini saya selipkan produk. Saya ada kongsi produk, Anda boleh lihat. Sesuai untuk musim perayaan ini, harga sangat murah dan berpatutan. Dalam satu tulisan daripada Harapan Daily bertarik 4 Mac, bagaimana uang RM170 juta boleh terdedah
ini adalah antara spekulasinya. Pelbagai andaian telah dibuat oleh pelbagai pihak. Bagaimana SPRM boleh menjejak simpanan uang tunai 170 juta dan jongkong emas di sebuah safe house yang dikaitkan dengan Perdana Menteri ke-9. Ada yang kata ia berlaku kerana ada pegawai yang berpaling tada. Ada juga yang berkata kerana kecekapan intipan SPRM, dan ada juga yang berkata ia adalah hasil dari kesilapan pasukan Datuk Seri Ismail Sabri sendiri. Namun yang paling menarik adalah dakwaan ia berlaku akibat dari kesilapan pasukan Ismail Sabri yang tidak sabar mahu menukar wang tunai itu ke dalam bentuk aset. Kabar angin tersebar kononnya seorang bekas pegawai Ismail Sabri telah membeli sebuah banglo dengan harga RM20 juta secara tunai. Apabila pembelian tersebut secara tunai dengan jumlah yang besar, ia menyebabkan LHDN tersedar mengenainya dan siasatan akan dibuat. Malangnya, setiap pindah milik harta harus melalui LHDN. Selain dari itu, menurut sumber, wang ini dikumpulkan untuk projek Tebuk Atap 2. Tebuk Atap 2 adalah projek untuk membolehkan kerajaan Madani dijatuhkan melalui undi tidak percaya di Parlimen. Mereka mensasarkan sekurang-kurangnya 10 MP UMNO lagi untuk dibeli, untuk membolehkan mereka ada cukup jumlah untuk membuat undi tidak percaya di Parlimen. Jadi saudara-saudara, persoalannya adakah kalau perkara ini melibatkan nama PM9 Ismail Sabri Yaakob, adakah beliau sebenarnya yang akan membeli MP UMNO 10 MP UMNO, membeli 10 MP UMNO untuk tarik sokongan berpaling tada terhadap Anwar Ibrahim? Nah, semua ini menjadi persoalan bagi seluruh rakyat Malaysia. Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Feros Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, setelah kita digemparkan dengan rasuah sana sini yang berlaku, dengan usaha Anwar Ibrahim untuk membandras untuk menangani isu dan gejala rasuah ini, ada satu lagi berita yang melibatkan nama bekas Perdana Menteri. Sebelum ini Muhyiddin Yassin, dan terkini nama Perdana Menteri ke-9 pun disebut. Bahkan SPRM mengesahkan Ismail Sabri sebagai suspek. Tapi ini satu lagi pendedahan terbaru yang melibatkan 61 akaun bank, cecah RM15 juta dibeku. Ini sebab SPRM tahan 9 pegawai penguat kuasa. Tangkapan berlaku, penahanan berlaku yang mengejutkan. Oke, sebelum kita teruskan di dalam berita panas ini, Anda boleh lihat produk di bawah. Anda bolehlah belek-belek, tengok-tengok, scroll-scroll, mana satu yang sesuai dengan Anda. Harga amat berpatutan. Silakan shopping. Oke, baik saudara-saudara. Sebanyak 61 akaun bank membabitkan kira-kira RM15 juta yang dikaitkan dengan operasi sisa elektronik haram dibekukan dalam Op Hazard baru-baru ini. Menurut timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Ahmad Kusairi Yahya, pihaknya juga telah menahan 26 individu, termasuk 18 pemilik dan pengarah syarikat. Kami juga menahan 9 pegawai penguat kuasa yang disyaki melindungi pusat pengumpulan sisa elektronik haram, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat SPRM. Beliau berkata, pegawai penguat kuasa terbabit melindungi pusat berkenaan daripada dikenakan tindakan membolehkan mereka beroperasi secara haram. Pemilik syarikat juga sudah direman dan kami sedang memohon lanjutan reman mereka. Siasatan masih diteruskan, ujarnya. Jelasnya, SPRM telah mengenal pasti rangkaian
antara kilang memproses sampah e-waste di Segamat, Johor, dan Teluk Panglima Garang, Selangor. Dalam Obhazat, SPRM memulahkan siasatan selepas PDRM menerusi Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA melakukan serbuan bersama Jabatan Alam Sekitar JS. Pada 15 Februari lalu, JS turut memeriksa 47 kilang dan mendapati 30 premis beroperasi secara haram, 7 premis barang lusuh, 6 premis berlesen di bawah JAS, 3 premis berlesen di bawah pihak berkuasa tempatan, dan 1 gudang haram. Bagi saya ini satu lagi kejutan baru daripada SPRM.